Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arina Salfira binti Muhammad Firzaus bernama Matrik 03 DDT 18F1016. Diploma Teknologi Maklumat Digital. Saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri sesi Disember 2020. Jadi, saya berpraktikal di FFH Unknown Enterprise nombor 4 Lebuh Zamrud 1, Taman Pekanbaru 08000 Sungai Petani Kedah. Latar belakang AFH Unknown Enterprise. AFH Unknown Enterprise merupakan sebuah syarikat perniagaan yang bertapak di Sungai Petani Kedah, merupakan syarikat yang berdaftar bersama Risda dan Fama yang menjalankan perniagaan. Mereka juga mula bertapak pada tahun 2012 dan mempunyai bengkel pelaksanaan pembuatan produk serta mempunyai kedai bernama Desa Resepi. Jadi sepanjang 20 minggu ini saya menjalankan praktikal dekat Desa Resepi, iaitu sebuah kedai di bawah syarikat AFH Unknown Enterprise. Syarikat ini juga merupakan sebuah tempat di mana terletaknya semua produk-produk IKS serta pelbagai produk tempatan yang diletak oleh semua peniaga-peniaga di luar. Okey. Sejarah penubuhan firma. Firma ni terletak di Sungai Petani Kedah dan berkedudukan strategik di Bandar Sungai Petani. Mempunyai bengkel berasingan di Bujang bagi tujuan pembuatan produk kuih tradisional dan mempunyai kedai bernama Desa Resepi. Seperti ditunjukkan dalam rajah satu berikut, iaitu merupakan gambaran kedai yang saya menjalankan praktikal. Beroperasi pada pukul 10 pagi hingga 7 petang dan juga firma ini mempunyai seorang kaki tangan yang menjalankan operasi di kedai dan juga seorang kaki tangan yang menjalankan pemasaran terhadap perniagaan yang dijalankan. Selain itu, firma ini dipantau oleh CEO syarikat iaitu Syekh Abdul Hakim dan juga Puan Hazina selaku pengurus syarikat dan juga merupakan pengurus saya. Hala tuju organisasi. Visi menjadi sebuah syarikat penempatan produk IKS yang terbilang. Misi firma menyediakan tempat di mana peniaga-peniaga kecil dapat meletakkan barangan untuk dijual, melahirkan peniaga-peniaga yang berjaya dan berinovatif tinggi, menjadikan firma sebagai penempatan produk IKS terbesar di Malaysia. Ini adalah carta organisasi firma. So ini adalah Encik Abdul Hakim selaku CEO AFH Unknown Enterprise dan juga ini adalah merupakan pengurus saya Puan Hazina binti Ismail. Dan yang menjalankan operasi adalah Puan Suriani binti Hamid selaku supervisor dan yang menjalankan pemasaran Nur Solehah merupakan bahagian pemasaran dan saya adalah bahagian multimedia, bawah bahagian Nur Solehah lah yang menjalankan pemasaran. Jadi saya melakukan digital multimedia bawah pemasaran. Okey, fungsi organisasi menjalankan operasi penjualan barangan IKS serta produk tempatan kepada masyarakat, menjalankan pembuatan bahulu di bengkel, jadi mereka mempunyai bengkel pembuatan bahulu sendiri, menjalankan pemasaran di sosial media mengenai produk dan juga firma kepada masyarakat. Jadi function saya berpraktikal di situ adalah di bawah pemasaran, melakukan multimedia dan juga menjalankan pemasaran terhadap firma. Menyediakan kemudahan perkhidmatan seperti Foodpanda, Taobao Food, Shopee dan juga Rempit sebagai platform penjualan kepada masyarakat. Jadi firma ini mempunyai banyak perkhidmatan kepada masyarakat, menjalankan perniagaan melalui laman web www.desarespi.com bagi memudahkan pelanggan membeli dan yang terakhir sekali melakukan multimedia gambar dan video bagi tujuan pemasaran. Okey. Kerja sepanjang latihan industri.
Sepanjang menjalankan latihan industri, saya telah menjalankan tugasan yang diberikan oleh pengurus saya, iaitu mencipta laman web. Jadi saya mencipta laman web di bawah sistem WordPress untuk mereka jalankan perniagaan. Jadi saya cipta laman web yang bernama Desa Recipe, domainnya. Dan juga saya telah mencipta site lah dan juga laman web ni untuk kegunaan mereka menjual barangan-barangan IKS. Jadi firma ni dia tak ada lagi laman web. Jadi sepanjang saya praktikal ni, saya berikan masa dan juga tugasan untuk cipta laman web. Jadi laman web tersebut telah berjaya dicipta. Kemudian sepanjang menjalankan tugasan juga saya perlu mengemaskini aplikasi Shopee. Contohnya memasukkan barangan-barangan di dalam Shopee, mengedit gambar Shopee, melakukan multimedia lah terhadap produk-produk tersebut sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi Shopee. Okey, jadi selepas dimasukkan ke dalam aplikasi Shopee, saya akan mengemaskini stok dan juga memasukkan maklumat produk ke dalam penerangan. Seterusnya, mengedit gambar untuk aplikasi Shopee, Foodpanda dan juga Rempit. Jadi, firma ni mempunyai aplikasi Shopee, Foodpanda dan juga Rempit. Jadi, gambar-gambar produk yang ada di firma, saya perlu menangkap gambar dan juga mengedit gambar tersebut mengikut kesesuaian dan juga grafik yang betul lah. Sebelum ni, firma memang tak ada nak edit gambar ataupun gambar yang mereka mempunyai gambar yang tidak sebaik mungkin untuk mereka upload ke dalam aplikasi. Jadi saya perlu mengedit gambar tersebut, menangkap gambar dan juga shooting lah untuk mengambil gambar dengan baik untuk dimasukkan ke dalam Shopee mengikut spesifikasi. Sebab Foodpanda kalau nak upload dia kena gunakan pixel yang betul lah. Kemudian mencipta dan mengedit poster promosi produk. Jadi saya juga perlu melakukan poster terhadap promosi-promosi yang dijalankan sepanjang minggu ataupun hari tersebut. Dan juga melakukan poster terhadap produk yang perlu dibuat poster. Kebanyakannya produk mempunyai 100 lebih produk dan poster lebih kurang ke semua produk perlu dilakukan poster. Seterusnya mencipta poster. Okey, mencipta poster ni adalah untuk hari-hari tertentu, contohnya hari raya ataupun hari Ramadan ataupun hari-hari perayaan. Firma akan mengeluarkan poster yang menunjukkan khas daripada firma. So saya kena cipta poster untuk hari-hari tertentu. Kemudian saya perlu mencipta stiker untuk jenama produk. Ini adalah salah satu contoh stiker yang saya buat untuk produk aiskrim yang ada dekat dalam firma tersebut. Kemudian saya perlu mencipta voucher kepada pelanggan. Okey, ni voucher ni adalah ketika kita melakukan event, firma melakukan event dan mendapat pemenang, jadi mereka akan membuat voucher. So, ni adalah salah satu contoh voucher yang saya telah reka untuk firma. Kemudian menangkap gambar serta mengedit produk. So, saya perlu menangkap lebih kurang 100 lebih produk yang ada dekat firma, kemudian mengedit produk tersebut. Kemudian mengedit video animasi produk. Sepanjang hari, dalam masa sehari saya perlu mengedit 3 video animasi produk ataupun lebih. Jadi dalam seminggu tu saya mengedit 3 darab 7 hari lah, 3 video sehari. So saya perlu mengedit video animasi produk yang ada dekat dalam firma dalam bentuk animasi yang menarik perhatian. Okey, jadi selepas video tersebut diedit, video tersebut akan dilakukan pemasaran terhadap media sosial. Kemudian merakam video pendek serta mengedit video. Contoh video pendek ni adalah video berlakon dan juga ambil video pendek daripada produk tersebut.
Kemudian memasukkan rekod database mengenai maklumat pelanggan. Okey, saya perlu memasukkan rekod database mengenai maklumat pelanggan yang telah diambil, yang telah kita kumpulkan setiap minggu dan juga setiap bulan, dan perlu key in data maklumat tersebutlah dalam Excel yang merangkumi maklumat pelanggan, nama dia, nombor telefon dan juga media sosial dia lah. Kemudian memasukkan rekod payment voucher dan juga hasil jualan. Rekod payment voucher ni termasuk format dalam Excel. Kita gunakan format dalam Excel, dan juga saya perlu totalkan sum untuk jualan pada bulan tersebut. Ni adalah hasil jualan pada 2020 yang saya perlu key in daripada bulan Januari hinggalah bulan 12. Selama 12 bulan rekod database jualan 2020. Jadi yang merangkumi tarikh barangan keluar masuk pada hari tersebut. Kemudian total bilangan pada bulanan tersebut, bulan tersebut berapa total keluar dan masuk duit. Kemudian membantu melakukan pemasaran dengan melakukan live dan posting di Facebook page firma. Selain itu, saya perlu setiap hari perlu publishkan video iaitu mengikut schedule. Jadi saya akan set up dekat bahagian Creator Studio dalam Facebook, di dalam media sosial iaitu Facebook yang kita gunakan untuk pemasaran, which is kita akan masukkan ke dalam Creator Studio. Kita akan setkan schedule lah pada pukul berapa, dan saya perlu masukkan video ni pada setiap hari bahagian Creator ni. Kalau bahagian live ni, firma akan suruh saya melakukan pemasaran kadang-kadang sahaja untuk melakukan live dan juga posting di Facebook untuk membantu mereka melakukan jualan ataupun melakukan pemasaran terhadap barangan yang dipromosikan. Kesimpulan daripada semua latihan industri ini, sepanjang menjalani latihan industri di AFH Anu Enterprise selama 20 minggu, saya telah menjalankan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin serta profesional dalam setiap perkara yang diamanahkan. Saya juga telah menyiapkan tugasan tepat pada waktu yang diberikan oleh pengurus saya iaitu Puan Hazrina binti Ismail. Oleh itu, sepanjang menjalankan tugasan, banyak perkara yang telah saya pelajari dan akan saya praktikkan semasa berada di alam pekerjaan nanti. Selain itu, latihan industri ini banyak memberikan impak positif ke atas diri saya serta membuka minda saya dalam dunia digital. Di samping itu, saya dapat menggunakan pengalaman yang saya peroleh dengan baik pada masa akan datang. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.